وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya masih lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan, mengumpulkan kita di malam yang berbahagia lagi yang mulia ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ataupun bacaan kitab kita. Seterusnya tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampainya agama Islam ini, sampainya iman, sampainya ilmu kepada kita pada hari ini. Yang saya hormati tuan pengerusi barisan imam, barisan Bilal, Tuan Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Baru Sirusa. Seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para asatizah, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung lagi bacaan kitab kita, kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayatil Hidayah, fa'lam in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wat taqadduma 'ala al-aqarin 'ala al-aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hitamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halaka nafsaka wa bi'a akhiratika bidunyaka
fasafaqtaka khasiratun fasafaqatka khasiratun wa tajaratka ba'iratun wa muallimuka muayyinun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana syakhsan ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya, maka ketahui olehmu hai Salih, hai Talib, wahai penuntut ilmu, wahai orang yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya jikalau engkau kehendak dengan menuntut ilmu itu akan bersedak-sedak dan bermegah-megah dan terdahulu atau orang semasamu, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu dan menghimpunkan kekayaan dunia, nescaya engkau menghiasi dan nescaya engkau mengasihani daripada meruntuhkan akan agama dan membinasakan dirimu, dan engkau jual akhiratmu dengan duniamu, maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu itu tiada laku, dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atau maksiat, dan mengetahui ia akan dikau di dalam kerugianmu. Dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Yang demikian itu perbuatan maksiat, dan barang siapa menolong akan seorang atau berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka ada ia jadi menyengutui di dalamnya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang kitab kita ni, Tuan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni, dia memetik kalam daripada Imam Al-Ghazali, memetik nas daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang saya baca sebentar tadi itu petikan daripada kitab Bidayatul Hidayah, kemudian diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab Hidayatul Salikin. Jadi dia petik daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tidak asing lagi lah nama beliau bagi kita. Dan Imam Al-Ghazali ini seorang ulama hebat, bahkan seorang imam yang besar di dalam dunia Islam kita. Beliau terkenal dengan seorang yang rasikh ilmunya di dalam ilmu tasawuf, terkenal juga rasikh ilmunya di dalam ilmu fiqh dan seumpamanya. Itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini, nama dia kitab Bidayatul Hidayah. Banyaklah tuan-tuan yang kata Allah, kitab yang dikarang Imam Ghazali ini sangat banyak. Di antara yang masyhurnya kitab Bidayatul Hidayah, permulaan bagi hidayah. Kitab ni sangat masyhur dalam ilmu tasawuf. Selain pada itu ada lagi kitab-kitab yang lain, seumpama kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kalau seorang penuntut ilmu tak tahu nama kitab, tak pernah dengar nama kitab Ihya ni, tak dinamakan penuntut ilmu. Sebab terlalu masyhur kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang Imam Al-Ghazali di dalam ilmu tasawuf. Bahkan kitab Ihya ni menjadi pegangan bagi ulama-ulama semasa, bahkan ulama yang setelah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, untuk berpegang ataupun menjadi satu pedoman yang utama, khususnya di dalam fan, di dalam disiplin ilmu tasawuf. Itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita tengok sepintas lalu dia punya manaqib Imam Ghazali ni, kita tengok Imam Ghazali ni pada awal-awal masa mula dia, Imam Ghazali ni dia tak cenderung, mula-mula tu dia tak cenderung kepada ilmu tasawuf. Dia lebih cenderung pada ilmu fiqh,
lebih cenderung kepada ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu mantik dan sebagainya. Itu cenderung Imam Al-Ghazali rahimahullah. Cenderung kepada ilmu tasawuf ni lepas pada tu. Bukan zaman muda dia. Zaman dekat-dekat dia nak tua sikit dah. Di antaranya sebab apa? Di antara peristiwanya Imam Ghazali rahimahullah taala ni, dia waktu Imam Ghazali di Baghdad ataupun di Iraq lah sekarang. Di Iraq sekarang ni. Waktu tu Imam Ghazali dia diangkat menjadi qadi, menjadi mufti. Jadi orang yang memutuskan fatwa. Jadi qadi besar lah, jadi mufti besar dia. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qadi Syafi'i waktu di Iraq dulu. Besar, ulama besar Syafi'i di Iraq. Kemudian Imam Ghazali ni bila jadi qadi, jadi mufti, banyaklah soalan-soalan yang ditanya kat dia kan. Soalan yang dia memecahkan, menyelesaikan masalah-masalah umat yang terjadi waktu tu. Itu terlalu banyak masalah fiqh yang ditanya kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ghazali satu ketika dia ada adik. Imam Ghazali ada adik, Imam Ahmad nama dia. Jadi adik Imam Ghazali ni pun ulama hebat juga. Bukan calang-calang juga. Adik Imam Ghazali ulama hebat juga, ulama besar juga. Ini nama imam dia Imam Ahmad, adik Imam Ghazali. Imam Ghazali nama dia Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu nama Imam Ghazali ya. Jadi orang dulu dia suka ubah nama macam tu. Kan? Nama dia Muhammad. Jadi ayah dia pun Muhammad, anak dia pun Muhammad juga. Orang Arab ataupun orang dulu, Imam Ghazali dia bukan orang Arab, dia Ajam, orang Parsi. Kemudian apa nama makam dia ni, tak silap saya sekarang di Iran kalau tak salah. Tapi sayanglah makam Imam Ghazali rahimahullah taala baru-baru ni tengok makam dia pun dah sebab dikuasai Syiah. Jadi bila Syiah ni dia bukan nak iktiraf sangat Imam Ghazali. Imam Ahli Sunnah dia orang tak iktiraf. Jangan kata imam ulama Ahli Sunnah. Sahabat sendiri dia orang kafir kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, sahabat yang besar-besar, Aisyah sendiri isteri Nabi SAW dikafirkan semua oleh Syiah. Yang tak kafir tu Sayyidina Ali saja. Fatimah, Sayyidina Ali, cucu Nabi Hasan wal Husain. Hasan dan Husain tak kafir. Sebab ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat yang lain semua dikafirkan oleh Syiah. Itu sahabat-sahabat besar, apalagi imam ahli sunnah. Imam tu jauh daripada sahabat. Imam Ghazali imam apa? Jadi dia tak ambil tahu lah bab imam ni. Jadi maka Imam Ghazali tak terurus. Tempat dia tu dah jadi tempat kandang lembu lah. Dengan lembu pergi buang najis di situ. Jadi tak orang kata apa, sedih lah tengok makan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab dia duduk di bawah negeri Syiah. Syiah yang perintah. Tapi kalau makan imam-imam lain, hebatlah kan. Dia jaga sampai sekarang. Maka Imam Ghazali tak dijaga. Itu juga makan Imam Bukhari kan. Imam Bukhari tu dekat mana sekarang makam dia? Di Uzbekistan. Imam Bukhari, hadis kita dah belajar, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Imam Bukhari ni, Imam Bukhari ni hadis yang sahih. Kita hadis nombor 1. Selepas Al-Quran yang paling sahih hadis adalah hadis karangan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari makam dia jaga elok di Uzbekistan sana. Kalau kita ada duit lah, kita melancong pergi sana kan. Pergi di Uzbekistan. Memang cantik tempat. Uzbekistan tempat yang cantik. Saya pun tak pernah pergilah, tengok je. Sebab kita ada zaman teknologi ni, kita boleh tengok lah. Orang boleh YouTube dalam mana ada. Makam dia cantik tempat dia buat. Jadi Imam Bukhari pun bukan orang Arab juga. Dia orang Ajam juga, orang Uzbekistan. Itu Imam Syafi'i di Mesir, makam dia pun dijaga elok. Imam Nawawi di makam dia di Syria. Tapi makam dia 2-3 tahun dulu waktu Syria tengah bergolak. Kan pemerintahan Bashar Assad, Syiah juga kan, Bashar Assad. Dia orang bom makam Imam Nawawi.
Makam dia sekarang dibom dah. Tak sampai dah terkorek bawah tu, tapi makam dia tu dia ada pokok besar tu. Dia orang pergi bom habis makam. Pokok tu tak ada lah. Kan. Itulah makam-makam imam-imam besar. Kalau kita ada duit, ada apa, kita pergi kan, pergi ziarah. Sebab jasa mereka ni terlalu banyak. Kalau tak ada mereka ni mungkin tak sampai ilmu kat kita. Sebab Allah Ta'ala pilih mereka itu menjadi asbab, menjadi wasilah ilmu ni sampai dekat kita ni. Lepas zaman Nabi, sahabat menyambung. Lepas ada sahabat, itulah para ahli ulama, para imam-imam yang menyambung tugas-tugas, menyambung lisan-lisan para Nabi, menyambung lisannya para sahabat untuk menyampaikan agama Islam, menyampaikan ilmu dekat kita. Itu tu Imam Al-Ghazali. Suatu ketika Imam Ghazali ni dengan adik dia. Jadi Imam Ghazali waktu tu dia imam. Dia imam semayang lah, imam semayang. Jadi adik dia jadi makmum. Dia ramai lah. Imam Al-Ghazali ni imam besar, dia orang nak semayang dengan dia pun ramai lah. Umat-umat masyarakat waktu tu. Jadi waktu dia imam, kemudian adik dia pun solat juga di belakang, adik Imam Ahmad. Jadi lepas pada dia bagi salam apa semua, selesai solat, selesai semayang, adik dia tu Ahmad tadi, Imam Ahmad tu datang dekat Imam Ghazali. Kata, wahai Ghazali, solat kamu tadi tak sah. Dia kata, solat kamu tadi tak sah. Sebab apa tak sah? Dia kata, solat kamu tadi berlumuran dengan haid. Solat kamu tadi berlumuran dengan haid. Boleh berlumuran dengan haid macam mana? Maksudnya apa? Rupanya Imam Ghazali waktu dia tengah semayang pun dia masih duk fikir bab fiqh lagi. Dia tengah semayang duk fikir ni bab masalah pertanyaan-pertanyaan fiqh yang ditanya oleh umat. Dia jadi qadi besar, jadi mufti waktu tu. Banyak sangat persoalan fiqh yang ditanya, hukum tu, hukum ni. Waktu dia semayang tadi dia duk fikir tentang hukum haid. Hukum haid, sekurang-kurang haidnya berapa hari, sebanyak-banyak haid, kalau jadi ni macam ni, macam-macam. Dan memang bab haid ni pun antara bab yang payah, tuan-tuan. Di antara dalam bab fiqh ni, antara yang payah tu bab haid. Bab haid. Satu sebab payah, sebab kita orang lelaki tak ada. Tak ada. Sebab tu Imam Syafi'i sendiri dia istiqra', dia buat research. Nak buat research tentang haid tu dia kena kahwin banyak perempuan. Kahwin banyak perempuan sebab nak tahu sekurang-kurang haid dia berapa hari, sebanyak-banyak haid berapa hari, sekurang-kurang suci berapa hari, sebanyak-banyak suci berapa hari. Nak tahu tu. Barulah boleh menetapkan hukum. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ghazali waktu duduk tengah mayang, dia teringat masalah-masalah. Sebab itulah kalau kita belajar dalam fiqh ni kan, tentang bab semayang, walaupun dalam semayang itu kita fikirkan tentang akhirat, itu tidak boleh. Bukan maksud tak boleh itu batal semayang kita. Semayang kita itu tak sempurna. Tidak dikirakan kita mendapat khusyuk di dalam sembahyang. Walaupun dalam sembahyang kita duk ingat tentang akhirat, ingat tentang ilmu, ingat kan Imam Ghazali ingat tentang fiqh, tentang ilmu, masalah ilmu. Tapi tak boleh. Maksudnya tidak mendapat tidak mendapat kekhusyukan di dalam sembahyang, tak sempurna khusyuk di dalam sembahyang. Walaupun kita fikir tu bab akhirat, kita duk fikir kat syurga nanti macam mana. Kita tengah sembahyang, kita fikir aku sembahyang ni dapat pahala. Bila dapat pahala nanti aku dapat masuk syurga. Fikir masuk syurga no, macam mana syurga ni no? Seronoklah syurga no. Tak kena sembahyang no nanti. Sembahyang tak kena ada. Kerja pun tak kena ada. Tak payah nak duduk bersusah-susah dah macam di dunia. Nak kena susah-susah ibadat, nak kena susah-susah kerja, cari duit dan sebagainya. Duduk dalam syurga, duduk relax je. Nak apa? Semua dapat. Nak KFC mai depan. Tak perlu lagi start kereta nak pergi KFC. Nak kena ada duit nak makan KFC. Tak. Nak makan buah sedap-sedap ni, buah kita tak nak makan kat Malaysia.
Nak makan buah yang sedap-sedap, buah yang mahal kan. Nak makan daging yang mahal di dunia, boleh kita makan syurga. Walaupun di dunia kita tak boleh makan daging paling paling mahal di dunia. Daging apa? Wagyu. Daging wagyu lah. Jadi daging paling mahal dalam dunia kan, daging kat Jepun, wagyu. 1 kilo tu saja berapa puluh ribu duit kita. Sekilo. Daging kita sekilo 30 lebih kan, 40 ringgit, 30 lebih. Daging wagyu tu sekilo puluh ribu ringgit. Tak boleh makan kat dunia. Tapi sebab apa? Mahal sangat. Tapi kat syurga nanti teringat je nak makan daging wagyu, terus ada depan. Dia teringatlah sembahyang tu syurga. Walaupun kita teringat tentang akhirat, tentang syurga, dikirakan masih tidak sempurna khusyuk kita di dalam sembahyang. Jadi Imam Ghazali baru teringat, rupanya aku sembahyang tadi duk teringat tentang permasalahan haid, masalah fikah haid yang ditanya. Maka adik dia kata, sembahyang kamu tadi dah dikotori oleh haid, kamu sembahyang lagi. Maka sejak tu Imam Ghazali rasa Allahu Akbar. Dia rasa nak tinggalkan benda tu. Nak tinggalkan jawatan yang ada, nak tinggalkan. Bukan maksudnya dia tak nak kepada perkara tersebut, tapi dia nak rasa, dia nak fokus dia ke dalam dunia ilmu, ibadah dia. Nak fokus taqarrub dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lepas pada peristiwa tu dia uzlah. Dia lari ataupun dia menyendiri. Tak nak dah jawatan-jawatan ni, nak duduk, hanya nak fokus dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak semayang, nak zikir, nak mengaji, nak baca kitab, nak mengarang ilmu, waktu tu. Bukan maksudnya itu bukan ibadah, tapi bagi orang yang dah sampai tahap tingkatan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nak perkara-perkara macam tu. Maka dia uzlah. Dikatakan dia pergi ke mana? Ke Damsyik kan, ke Syria, ke Syam sekarang. Di Jami' apa nama dia sekarang tu? Jami' Umawi. Masjid tu Jami' Umawi nama dia. Di situ ada satu sudut dia panggil Zawiyah Al-Ghazali. Zawiyah ni satu dah kita sendiri kan. Di situ. Zawiyah tu ada satu tempat lah. Zawiyah tu dia tempat apa? Tempat Imam Ghazali bersuluk di situ. Bersuluk, dia duduk beribadah apa semua, habis masa dia di situ. Itu cerita Imam Ghazali. Lepas pada tu barulah dia banyak mengarang, dia banyak duk mengajar tentang ilmu tasawuf. Sebelum tu dia tu orang yang hujjah, orang yang pakar berdebat Imam Ghazali. Sebab tu digelar Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dia pakar berdebat Imam Ghazali. Sebab tu dia ahli dalam ilmu mantik, dalam ilmu falsafah, ilmu kalam. Itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab dia tu, dia ketahui olehmu, yakni wahai orang yang salik, kita ni orang yang talib, orang yang salik, orang yang nak berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa jika engkau kehendak dengan menuntut ilmu, kita ni orang kalau menuntut ilmu tu akan bersedap-sedap dan bermegah-megah. Kita nak menuntut ilmu kerana nak hebat, nak megah, nak dipandang mulia, nak dipandang kata kita ini orang alim, nak dipandang kata kita ini orang hebat, dan terdahulu atas orang semasamu. Kita menuntut ilmu, kita rasa kita ni nak lebih pada orang lain. Kita ada kawan kita sama sekali mengaji, tapi kita nak kata aku nak mengaji ni, nak bagi aku ni kemas pada dia. Nak tunjuk kata kita lagi hebat daripada kawan kita yang pergi mengaji. Ataupun kita nak tunjuk kata kita dengan orang lain ni, kita lah kemas lagi. Sebab apa? Kita boleh mengaji, orang lain tak mengaji. Itu kalau ada niat ni menuntut ilmu. Kemudian, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu, supaya orang tunduk dekat kita, orang pandang kata dia ni hebat. Dia ni hebatlah ilmu dia. Tak ada orang yang semasa sezaman ni, tak ada orang yang paling alim, dia lah paling alim. Nak tunjuk kat orang kata dia paling hebat, dia paling alim, dia paling banyak ilmu. Dan menghimpunkan kekayaan dunia.
Dan dia menuntut ilmu tu sebab apa? Sebab nak menghimpun kekayaan dunia, nak mencari harta benda dunia. Menuntut ilmu tu nanti dia boleh kerja hebat, misalnya macam tu. Bila dia ada tu, dia boleh jadi mufti gaji sekian-sekian. Sebulan gaji 10,000. Dia berangan siap dah. Masa dia nak pergi mengaji tu. tak masuk mengaji lagi, tapi dia baru nak pergi mengaji. Dia duk berangan dah. Aku mengaji ni nanti ada master, ada BA, ada PhD, nanti balik kau ni minta jadi mufti lah, dia tahu. Kan? Contoh, kalau aku boleh jadi mufti ke, kalau aku boleh jadi qadi besar ke, gaji bulan-bulan tu puluh-puluh ribu lah tu. Dia nak apa? Niat utama dia menuntut ilmu kerana nak perkara tersebut, kerana nak kekayaan, nak cari harta benda pada dunia. Apa kata Imam Ghazali? Nescaya engkau mengasihani pada meruntuhkan agama dan membinasakan dirimu. Jadi orang yang menuntut ilmu dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, sebenarnya secara tidak langsung orang tersebut adalah orang yang dah meruntuhkan agama dan membinasakan diri dia. Itu Imam Ghazali pada awal kitab Bidayatul Hidayah dia sebut dah. Sebab apa? Sebab tak nak orang bila dah mengaji nanti terlupa. Terlupa niat yang asal. Apa tujuan kita mengaji? Apa tujuan kita menuntut ilmu? Kalau tujuan seorang itu menuntut ilmu nak kekayaan, nak bersedak-sedak, nak bermegah-megah, nak mendahului orang yang lain, nak kata dia itu lebih hebat daripada orang yang lain, nak menghimpunkan kekayaan dunia, mencari harta benda dunia, maka kata Imam Ghazali, orang itu sebenarnya dah meruntuhkan agama. Fa anta sa'in fi hadmi dinika. Orang itu menuntuhkan agama dan sebenarnya dia telah membinasakan diri. Sebab apa? Sebab perbuatan menuntut ilmu dengan niat yang disebutkan tadi adalah niat yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tidak diredai, niat bukan jalan yang sebenar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menuntut ilmu ni, kita kena tajdid niat kita supaya niat kita ini diperkirakan. Perbuatan kita mengaji, kita datang menuntut ilmu ini diperkirakan sebagai satu amal jariah, diperkirakan sebagai satu amalan yang dapat membuahkan hasil kita di negeri akhirat kelak. Kalau tidak, kita ingat kita menuntut ilmu dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini, maka kita telah membinasakan diri kita. Sebab kita hanya mendapat apa yang disebutkan tadi, tapi pahala belum tentu dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah Subhanahu wa taala belum kita tentu mendapat jika kita menuntut ilmu dengan niat-niat yang disebutkan tadi. Yakni niat-niat tersebut niat yang menghalang seseorang itu supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila orang ada ilmu sekalipun kita tidak nampak ada keberkatan pada ilmu tersebut. Salah satunya mungkin kerana niat dia itu tidak betul, ataupun niatnya itu lari daripada mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu banyak daripada orang yang menuntut ilmu sendiri bila tidak memperbetulkan niat, maka dia ini dengan ilmunya itu bukan dapat memberi manfaat, bahkan dapat membinasakan diri dia. Itu. Jadi kita kalau menuntut ilmu dengan niat yang tak betul, bukan ilmu tu memberi manfaat. Ilmu tu dapat menjadi apa? Membinasakan diri kita. Sebab tu yang pentingnya ni niat. Sebab tu dalam hadis kita dalam Arba'in Nawawi pun menyebutkan hadis yang pertama yang Imam Nawawi letak dalam matan Arba'in Nawawi, hadis 40. Tentang apa? Tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala perbuatan itu dengan niat. Jadi kalau niat dia baik, maka baik. Kalau niat dia buruk, maka buruk. Bukan hanya perkara kepada perkara yang bangsa akhirat saja.
Bahkan kepada perkara yang dikirakan perkara dunia pun sama. Kalau kita niat baik, dapat pahala. Kalau kita niat buruk, dapat perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat dosa, dapat sisaan dan sebagainya. Sebab tu kalau kita buat perkara dunia sekalipun, kita kerja dan sebagainya, kita niat dengan kerja itu, kita dapat dengan niat yang baik. Maka pekerjaan dunia tadi dah dikirakan sebagai pekerjaan akhirat kita. Kalau kita buat pekerjaan akhirat sekalipun, kalau kita niat yang tak baik, maka pekerjaan akhirat kita itu dikirakan sebagai pekerjaan dunia semata-mata. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Kam min amalin, kata Imam di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kam min a'malin yutasawwaru min a'malid dunya fayasiru a'malal akhirah bihusni niyat. Berapa banyak daripada perbuatan itu bersifat dunia tapi menjadi perbuatan akhirat bihusni niyat, kerana niat yang elok. Apa buatan dunia? Kita kerja, kita muamalah sama kita cari rezeki, kita perbuatan-perbuatan dunia, bukan yang ibadah yang syariatkan, perbuatan yang kita buat dunia. Tapi kerana perbuatan itu kita niatkan untuk mendapatkan pahala yang baik. Kita niat dengan aku kerja ni, aku dapat duit, dapat menafkahi keluarga aku, dapat menunaikan tanggungjawab dia, maka perbuatan dunia tadi dikirakan sebagai pahala, sebagai perbuatan akhirat. Tak semestinya kena semayang je 24 jam. Tak. Semayang je baru dikirakan perbuatan akhirat. Tidak. Perbuatan dunia pun kalau kita niat yang cantik, dapat perbuatan itu perbuatan akhirat. Sebaliknya kalau perbuatan itu perbuatan akhirat, tapi kalau kita niat buruk, maka perbuatan itu hanya terhenti sebagai perbuatan dunia saja. Walaupun dia solat, dia semayang, dia zikir, tapi kerana dia niatkan solat semayang itu kerana nak bangga-bangga, kerana nak tunjuk ke orang, maka Allah kirakan sebagai itu hanya perbuatan dunia, tak sampai ke perbuatan itu perbuatan akhirat, walaupun pada asal nampak macam perbuatan akhirat. Ya wallahu alam tuan-tuan. Sampai situ dulu, nanti kita sambung balik. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas shalihin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.